Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alright. Wih, sebutnya. Okay. Apa khabar korang semua? Malam ni sihat? Assalamualaikum doktor. Orang pertama. Selalu jadi orang pertama. Terbaik doktor ni. Tapi kalau doktor penat ataupun nak tidur, boleh lah sebab esok ada kelas kan. Okay. So Alhamdulillah. Jangan lupa pertama sekali yang biasa saya perkatakan dalam live saya, syukur. Okay, whatever yang kita lalui hari ni, sepanjang hari ni, daripada mula-mula kita bangun tidur sampailah malam ni sebelum kita tidur, bersyukur. Okay, di atas segala pemberian yang Allah telah berikan kepada kita. Walaupun ada cabaran, okey. Cabarannya apa? Cabarannya adalah tak dapat pergi office. Sebenarnya korang suka kan kerja dari rumah kan? Korang suka kan? So macam mana hari ni? Hari pertama PKP. Okey, hari pertama pelaksanaan PKP. Sebab kali ni PKP kita agak berbeza. Sebab apa? Berbanding dengan PKP pada tahun lepas, awal tahun lepas. Apa yang beza kan? Cuba teka. Main teka-teki lah malam ni. Okey, main teka-teki. Apa yang membezakan? Okey, sorry, saya macam gatal pula. Okey, apa yang membezakan PKP yang lepas dengan sekarang? PKP sekarang tahun 2021 kita panggil PKP combo. PKP combo. Ni combo dengan sekali dengan darurat. Alamak, apa bezanya? PKP kali ni adalah PKP combo. Okey. Dia package PKP sekali dengan darurat sekali. Okey. So, pelaksanaan darurat tu sebenarnya sedikit sebanyak bagi saya lah, bagi pandangan saya, ia pun memberikan kebaikan jugalah kepada negara kita supaya penularan jangkitan COVID-19 ni dapat dikawal. Dapat dikawal dengan baik, okey. Walaupun ada setengah tak bersetuju, tapi bagi pandangan saya okey je. As long as darurat ni tak dilaksanakan untuk rakyat. Macam kita ni. Yang bukan dilaksanakan macam tahun 1969 dulu. Okey, zaman 13 Mei 1969. Di mana kalau kita fikir kan, sekarang ni kita dah tak tahan duduk dalam rumah kan. Kita tak tahan duduk dalam rumah, kena kurung, apa semua kan. Cuba bayangkan atuk nenek kita dulu. Okey. Atuk nenek kita dulu yang mana hidup di zaman zaman komunis. Zaman darurat dulu. Siapa keluar kena tembak. Kita tak sampai tahap tu lagi tau. Kita kalau keluar pun habis-habis kena tahan roadblock, habis-habis pun kena tahan dengan polis. Yang paling teruk pun kalau tak follow SOP kena denda. Betul tak? Cuba kita flashback balik ataupun kita tanyalah moyang kita ke atuk nenek kita yang pernah mengalami situasi darurat pada tahun 1969 dulu. Sebab apa tahu? Saya atuk saya masih lagi hidup, alhamdulillah. Okey, dah umur dah 80 lebih dah. Okey. Masih lagi sihat. Okey. Dia ni merupakan seorang polis. Atuk saya seorang polis, badan uniform. Ada dengar bunyi air tak? Bilik air. Dia dalam bilik air. Okey. Okey, atuk saya ni saya nak cerita lah kan. Nak cerita malam ni. Nak dengar tak cerita saya malam ni? Puan nak dengar tak, doktor? Okey, nak dengar tak cerita saya? Cerita best ni. Nak tak dengar cerita saya? Cerita darurat 1969 daripada atuk saya. Okey, sebab dia alami situasi tu. Tambahan lagi, terima kasih. Okey, tambahan lagi, dia merupakan seorang anggota polis pada masa dan ketika itu. Atuk saya polis dan berkhidmat di bandar Kuala Lumpur ni sendiri. Dan bertapak balai polis dia masa tu balai polis Damwangi.
Dan Wangi. Tahu kan siapa-siapa yang duduk di Kuala Lumpur, dia memang famous lah Dan Wangi ni. Dia tak jauh dan berdekatan dengan Pasaraya Besar Sogo. Actually Balai Polis Dan Wangi tu adalah tempat saya bermain masa kecil-kecil dulu. Kat situ kan dia ada rumah quarters polis kan dulu. Kalau siapa yang memang dah lama duduk Kuala Lumpur, okay, dia tahulah Balai Polis Dan Wangi dulu dia ada satu rumah flat, rumah quarters. Tapi masa saya kecil tu pun quarters tu orang dah tak duduk dah. Orang dah tak duduk dah kat situ. Okay, so atuk saya ni dia berkhidmat lah di Kuala Lumpur pada ketika itu. Dan apabila berlaku kejadian 1969, 13 Mei 1969, di mana rusuhan berlaku, okay, pembantaian antara kaum, okay, pemusuhan antara kaum pada masa dan ketika itu. Nak jadi satu cerita, pada tahun tu juga mak saudara saya, dilahirkan, nak lahir time tu. Atuk saya call truck polis nak ambil nenek saya ni untuk pergi bawa ke hospital. Panggil satu truck polis, 10 truck polis sampai. Bahayanya ketika tu. Okey. Dan saya tanyalah dia, "Atuk, saya panggil Abah." Okey, Abah. "Abah, masa tu Abah tembak orang tak?" "Polis-polis ni tembak orang tak?" "Abah tembak tapi tak kena." Okey, dia tembak tapi tak kena. Aduh, macam mana ni? Okey. So orang-orang dulu ni sebenarnya diorang dah melalui kesusahan yang susah payah yang jauh lebih, okey, jauh lebih hebat daripada kita sebenarnya. Sebab kita ni di kuarantin duduk dalam rumah je, selesa, dan masih lagi diberikan peluang untuk keluar. Kita fikir terjejas nak buat itu ini, okey, dikawal, tak boleh buat itu ini. Okey. Sebab itulah kita kena sentiasa bersyukur dengan apa yang kita dah lalui, dengan apa yang kita dah ada sekarang. Ya, betul, bahaya masa tu. Okey, kalau kita ada peluang dapat bercakap dengan orang yang jauh lebih tua, okey, masa tu why not kita korek sikit cerita sejarah-sejarah yang ada, yang pernah berlaku dekat Malaysia masa ketika tu. Memang sangat menarik. Dan masa ketika itulah kejadian tu betul. Orang buat provokasi, okey, daripada Kampung Baru sana, okey, setapak sana. Kejadian tu memang menakutkan lah. Okey, siapa keluar rumah je memang kena tembak. Tu je prinsip dia. Okey. Even kalau berlaku darurat ni, okey, dia beza antara askar, tentera dengan polis. Konsep dia berbeza sebenarnya. Kalau polis, okey, bersurai atau kami gunakan kekerasan, itu polis. Okey, zaman-zaman darurat bersurai atau kami gunakan kekerasan. Kalau tentera macam mana tentera? Kalau tentera simple je, bersurai atau kami tembak. Mereka pun tak nak tembak rakyat mereka sendiri. Okey, diorang pun tak nak tembak orang-orang kita. Tapi cara pendekatan dia adalah berbeza. Sama ada kita tak nak bersurai ataupun diorang tembak kita. Tu tentera. Sebab itulah saya hari tu ke semalam kan, sebelum jam 11 pagi, sebelum kita diterangkan dengan lebih jelas berkenaan dengan darurat ni, saya fikir, alamak, darurat serius lah. Darurat. Okey, orang akan menggunakan peralihan kuasa tentera ke? Macam tu. So, rupanya tak. Darurat ni hanyalah untuk ahli-ahli politik sahaja. Okey, ahli-ahli politik saja. So sembang-sembang malam ni macam ni lah. Kita santai-santai je. Kalau pukul 9 tu agak-agak kita macam serius sikit. Serius sikit. Yang malam-malam ni tak nak cerita berat-berat kan. Sembang-sembang malam-malam lah. Betul tak, Doktor? Bahaya sungguh masa tu. Ya, betul, bahaya. Dan saya tak berkesempatan lah nak jumpa moyang ke yang lalui zaman Jepun. Tak adalah. Okey. Cumanya saya pernah diperdengarkan oleh nenek saya sendiri, okey, belah ayah saya, okey, dia cerita zaman 50-an, 60-an. Masa tu orang putih ada lagi kat sini. Mak Saleh. Orang-orang British masa ketika tu.
Sebab kebanyakannya pada tahun 50-an 60-an negara kita ni mostly pentadbiran ni masih ada lagi campur tangan, campur tangan lah, masih ada campur tangan lah, saya boleh cakap campur tangan orang-orang luar. Walaupun negara kita masa tu dah merdeka. Even sekarang pun sebenarnya mostly syarikat-syarikat yang besar ada golongan-golongan yang memang kepakarannya adalah daripada luar negara. Di hire orang luar negara. Okey. Macam itulah. Saya pernah dengar cerita daripada nenek saya ni, dia cakap orang putih datang dekat kampung makan buah rambutan tu tanpa buka kulit. Kau rasa? Okey. Sebab buah rambutan tu tak ada kat negara dia orang. Okey. Sebenarnya banyak benda-benda menarik sebenarnya kita yang kita boleh tahu dan dapat tahu. Okey. Cuma apa yang diceritakan dalam buku sejarah tu adalah benda-benda yang kita boleh jadikan sebagai pengajaran secara ilmiahnya. Macam tu. Dari segi pengajaran, keperitan hidup diorang dulu. Okey. So saya rasalah, saya sendiri pun kalaulah kita meletakkan diri kita hidup di zaman tu, saya tak tahulah. Pernah kita bayang tak kalau kita hidup di zaman tu? Saya tak ada nak bayang. Saya sendiri tak ada nak bayang kalau saya hidup pada zaman tu. Dan bersyukurlah kita di zaman sekarang. Walaupun diisytiharkan darurat, kita bebas. Malam ni tajuk darurat je ke? Tajuk sembang-sembang malam. Dan apa pun saya nak ucapkan terima kasih lah kepada doktor sebab sudi luangkan masa dengar cerita saya pada malam ni. Ingatkan nak ajak sembang, tak ada orang nak ajak sembang ni. Doktor je join. Kalau doktor tak join, tak adalah orang. Okey, tak adalah orang. Okey. Apa pun, sebelum saya nak habiskan sesi live saya pada malam ni, sebab saya nak bercerita je. Esok pagi saya nak adakan satu sesi live. Boleh doktor? Available tak esok pagi? Sebab esok pagi saya ingat saya nak bawa, sebab memandangkan kita berada di musim PKP ni, so berada dekat rumah je lah kan. Bila ada kat rumah, kita buat live kat rumah je lah, tak ada nak keluar. Tapi hari ni saya keluar. Sekejap. Sebab kalau ikutkan saya ada appointment. Actually ada appointment, ada site test apa semua kan. Pada pukul 11 pagi tadi. Okey. Lepas tu dalam pukul 9 lebih lah, nak dekat pukul 10. Okey, dekat pukul 10 tu saya follow up balik customer saya. Okey, Datuk. Dia ada company dia. Okey. Saya follow up balik, dia kata cancel meeting hari ni sebab staff dia, salah seorang daripada staff dia terkena jangkitan COVID-19 ni. Saya rasa macam, ya Allah, serius lah ada jangkitan ni. Kalaulah aku pergi hari ni ke sana, tak pasal-pasal aku dikategorikan sebagai kontak rapat kepada pesakit COVID-19 tu. Tak pasal-pasal kena pakai gelang merah, gelang pink. Muka macam ni pun kena pakai gelang pink. Tak adalah, aku tak adalah. Okay, kena pakai gelang pink. Okay, so saya rasa macam after this, whatever it is, kita kena dapatkan kepastian dulu daripada customer. Itu nasib baik saya call. Kalau saya tak call, okay, office-nya di Kota Damansara. Okay, bahayalah musim-musim sekarang, memang seriously bahaya. So apa pun kena amalkan SOP yang betul dan juga kita jaga kita lah. Kita jaga kita. Sentiasa patuh SOP. Okay, so tak lama dah. Esok saya nak buat satu story. Okay, satu story ni pagi esok dalam jam 9. Boleh doktor? Boleh kawan-kawan semua? Pukul 9 pagi. Tajuknya adalah My Story. Saya nak bercerita je. Saya dua ni asyik nak bercerita je. Apalah kan. My Story. Mungkin daripada My Story tu sedikit sebanyak kalau dapat memberikan pengajaran, okay,
maybe boleh ambil. Okay, boleh share. Malam ni, habis sesi live ni, okay, tak habis sesi live ni lah, saya nak settlekan family saya sekejap. Okay, tak apa doktor, saya akan share dekat saya akan post dekat saya punya Facebook page. Okay, so saya akan ceritakan perjalanan hidup saya yang biasa-biasa ni, yang masih lagi bukan kata cerita orang berjaya, tak. Ada benda, ada point yang saya nak ceritakan, maybe benda ni boleh dijadikan sebagai satu pengajaran. Sebab setiap cerita mesti ada dia punya point dia. Cerita menarik. Kalau nak tahulah, kan kata, siapa kau? Gitu. Okay, siapa kau nak cerita kau? Okay, kalau tak nak anggap saya ni sebagai kawan-kawan, anggaplah sebagai seorang yang nak berkongsi. Okay, orang ni nak share something ni, macam kita nampak pergi pasar, ada orang tu share something lah. Dia bukan kawan aku, tapi aku nak dengar saja-saja, nak dengar apa lah mamat dia cakap. Okay, so saya akan cubalah antara pukul 9 ataupun pukul 10, tapi saya akan target pukul 9 pagi esok lah. Okay, sebab saya tak akan ke mana pukul 9 pagi esok. Okay, so setakat tu saja live saya pada malam ni. Saya nak ucapkan terima kasih kepada doktor yang setia melihat live saya walaupun mesti ngantuk kan. Mesti ngantuk. Okay, dalam keadaan mengantuk sebelum tidur. Okay, so terima kasih banyak-banyak. Saya ucapkan sekali lagi, semoga hari esok akan menjadi hari yang lebih baik daripada hari ini. Ada perubahan tak live saya daripada mula-mula dulu sampai sekarang? Ada tak doktor? Komen sikit. Okay, setakat tu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bye-bye.